LHDN Sabah laksana aktiviti kesedaran, pendidikan dan perkhidmatan di 5 daerah sehingga Sabtu ini. Fokus dari Sabah itu akan diperincikan. Rita Aloysius Malik. Silakan Rita. Baik, Sahih. Sebelum itu, penghayatan erti kemerdekaan perlu melibatkan jiwa dan minda agar menjadi terapi dalam sanubari setiap anak bangsa, khususnya golongan belia. Untuk itu, setiap rakyat perlu memiliki jati diri sebagai warga negara Malaysia menerusi 4 aspek teras iaitu agama, akhlak, pendidikan dan bahasa. Ini merupakan satu perayaan ataupun satu sambutan yang bagi saya amat bermakna, terutama sekali dari segi perpaduan kaum dan agama, khususnya di daerah Kudat, yang mana pada hari ini kita telah melihat bagaimana masyarakat menyambut bersama-sama bulan kemerdekaan ini dan tanpa mengira kaum, agama dan keturunan mereka. Dato' Vedran berkata demikian selepas pelepasan peserta Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2023 peringkat daerah Kudat. Konvoi melibatkan 66 peserta menggunakan 17 kenderaan ini bergerak dari daerah Kudat ke Matunggong dan Kota Marudu sebelum ke Pitas. Saya sebagai pemimpin di sini juga di negeri Sabah ingin mengajaklah seluruh rakyat negeri Sabah khusus yang ada di Matunggong termasuk untuk kita mengingat hari ini dengan mengibarkan bendera negara Malaysia dan negeri Sabah bersama-sama. Harapan saya semoga bulan kemerdekaan yang disambut setiap bulan Ogos ini lebih meriah lagi dan lebih sukses lagi dengan pelbagai aktiviti-aktiviti kemerdekaan. Konvoi yang diiringi kenderaan pelbagai guna MPV Polis Diraja Malaysia PDRM akan menjelajah ke seluruh daerah di Sabah melibatkan 66 hentian bagi menguar-warkan sambutan bulan kebangsaan serta kempen kibar jalur gemilang. Esok, hari ketiga KMJG 2023 akan diteruskan ke bangunan gunasama Persekutuan Kota Blud, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tambulion, Ibu Pejabat Polis IPD Kota Blud, SMK Pekan 2 Kota Blud dan Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Kota Kinabalu. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM Sabah sedang menjalankan program lawatan konsultasi hasil dan lawatan zon ekonomi peringkat negeri Sabah di 5 daerah. Aktiviti kesedaran pendidikan dan perkhidmatan AES itu yang bermula hari ini sehingga 12 Ogos berlangsung di Kota Kinabalu, Keningau, Tawau, Sandakan dan Kudat. Pengarah LHDNM Sabah, Datuk Hajam Lajah Alam berkata, penganjuran program bukan bertujuan memburu pembayar cukai, sebaliknya membantu mereka menyelesaikan masalah berkaitan cukai yang dihadapi. Beliau berucap demikian dalam pelancaran program lawatan konsultasi hasil dan lawatan zon ekonomi peringkat negeri Sabah bilangan 1 2023 di Kota Kinabalu. Katanya aktiviti ini merupakan rutin LHDNM untuk menerapkan kesedaran dan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai kepentingan cukai untuk negara. Datuk Hajam turut menjelaskan pihaknya juga menyantuni pembayar cukai secara bersemuka bagi membolehkan petugas memberi penjelasan terperinci kepada pembayar cukai yang diberikan surat atau notis. Ia penting agar mereka membuat pertimbangan sewajarnya dalam hal-hal pematuhan percukaian pada masa hadapan. Kerajaan negeri sentiasa mengalu-alukan inisiatif pertubuhan bukan kerajaan NGO menganjurkan kempen derma darah bagi membantu meningkatkan bekalan darah hospital seluruh negeri. Ini kerana hospital memerlukan bekalan yang mencukupi bagi menampung keperluan pesakit khususnya pesakit talisemia dan kes kecemasan membabitkan pembedahan dan kemalangan. Setiausaha politik kepada Ketua Menteri Datuk Dr. Roland Chia Ming Shen berkata kebanyakan hospital di negara ini menghadapi masalah kekurangan bekalan darah dan perlu ditambah dari semasa ke semasa. Kita tahu setiap hospital di seluruh negara memang kekurangan darah dan stok mereka itu mungkin as low as 50%. So dengan ada bekalan stok yang selalu yang ada, dia boleh menampunglah
dari segi demand yang sedia ada, dari segi kemalangan, dari segi pembedahan. Dan di Sabah ini memang talisemia lah. Sabah mempunyai bilangan pesakit yang terbesar sekali. Datuk Roland berkata demikian kepada media selepas merasmikan kempen derma darah Anjuran Persatuan Wartawan Kota Kinabalu KKJA di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengerusi penganjur Stephanie Lee Xiaofen berkata kempen yang dijalankan dengan kerjasama Pusat Perubatan Transfusi Hospital Queen Elizabeth II ini berjaya mengutip 115 pain darah. Program ini kami anjurkan tahun kedua sudah, sebab masa pandemik tu kami mendapat tahu sebagai media, kita tahulah kan yang bekalan darah di hospital makin berkurangan. Jadi selepas pandemik kami berfikir apa inisiatif baik untuk membantu masyarakat untuk macam mana mau give back. So kami rasa dengan mengadakan kempen demar darah begini bersama dengan hospital boleh membantu masyarakat lah. Alhamdulillah sudah dapat menderma untuk hari ini. Ini insentif dorong buat macam ni derma darah di luar. Kalau orang ramai yang keluar hari ini kan, and then dorang dapat menderma untuk hari inilah. Saya gembira dapat derma darah sebab ini kali ke-35 saya. Jadi sebab saya tahu darah saya tu boleh membantu pesakit-pesakit dekat hospital yang kurang darah. Jadi ini menjadi macam satu tanggungjawab sosial untuk saya lah. Bantu masyarakat lah. Terutamanya macam yang anemia, patient anemia. Yang saya tahu kan setiap bulan memang kurang darah lah. Saya pun harap macam orang ramai tali pabrik boleh kalau tepat menderma lagi baguslah. Kerajaan negeri sedang berusaha menjadikan Sabah sebagai pusat pendidikan pelajar tahfiz berkemahiran tinggi. Usaha tersebut akan menjadi kenyataan dengan kerjasama Pertubuhan Islam Seluruh Sabah (USIA), sebuah badan bukan kerajaan NGO Islam terbesar di negeri ini. Alhamdulillah, saya difahamkan ada salah satu NGO di negeri Sabah yang terbesar iaitu USIA telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan satu pusat pendidikan yang mana mereka ini diajar, mereka ini adalah pelajar pendidikan tahfiz yang ada di seluruh Sabah. Mereka akan diajar skill kemahiran yang sehingga ke peringkat diploma dan juga ke peringkat ijazah. Datuk Nizam memberitahu media selepas menyaksikan bacaan hafazan pelajar tahfiz Pusat Pengajian Al-Quran dan Tahfiz Al-Faizin di Tawau. Katanya pelajar tahfiz kini menunjukkan prestasi yang baik sehingga mampu mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Justru, ramai kalangan ibu bapa memilih untuk menghantar anak-anak ke pusat tahfiz kerana sedar manfaat pembelajaran Al-Quran dan ilmu agama dari peringkat awal. Dewan Perniagaan India Sabah SICC menjadi wadah dalam mengukuhkan hubungan antara masyarakat India dan kerajaan negeri. SICC dengan kerjasama kerajaan negeri membantu mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dihadapi masyarakat India antaranya dalam bidang perniagaan, pendidikan dan pekerjaan. SICC juga menyediakan ruang kepada masyarakat India untuk memberi pandangan dan cadangan mengenai isu berkaitan untuk dikemukakan kepada kerajaan negeri. Presiden SICC Datuk V. Jyoti berucap dalam program Jelajah Brahma Mesra dengan masyarakat India di Sandakan. SICC ditubuhkan sejak 13 tahun lalu, bergiat aktif dalam mengetengahkan dan melaksanakan pelbagai inisiatif kerajaan kepada masyarakat India di Sabah. Sekian dari Sabah petang ini. Ikuti lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah. Kembali bersama Sahih. Terima kasih Rita.